Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kita tadi duk try line agak slow. So kita nak tunggu ramai lagi usahawan masuk. Hai, Assalamualaikum. Sebentar, jadi nak besarkan ni sekejap. Ini Maksud tengah minta tolong tim saya. Baru nampak. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey, saya sambil sebab kita buat dua. Saya kat depan ni saya ada Zoom, saya nampak you all lah. Bukan, saya berhadapan dengan Facebook dan saya tengah tengok dekat my phone untuk tengok komen-komen anda semua. Okey, tolong tekankan record ni kan. Okey, Assalamualaikum semua. Dengar tak? Kalau dengar dengan jelas, beritahu saya dengar dengan jelas. Assalamualaikum semua. Hai, selamat malam. Apa khabar? Okey. Sekejap, saya kena letak dekat sini sebab saya nak tengok komen-komen student saya. Kita bagi laluan untuk ramai lagi sahabat-sahabat kita masuk, baru 16 orang. Saya harap kita sama-sama doa malam ni kalau boleh rating naik sikit. Ramai-ramai sikit share. Okey. Hai, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum Mina. Hai Mina, hai ni student saya. Assalamualaikum Nur Azza, Ajib. Assalamualaikum Syafi, Farah, Syazana. Assalamualaikum juga untuk semua student-student saya. Okey. Alhamdulillah baru 19 orang, tak apa sebab insya-Allah ini adalah permulaan yang baik dengan program PUJB Business Talk. Kita akan menaikkan lagi followers dan penonton-penonton kita. Saya tengah tengok lagi. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Kita tak nak tunggu lama sebab orang yang nak berjaya ni dia kena menepati masa, kita kena on time. So siapa yang dah masuk awal untung sebab kita ada 1 jam sahaja bersama dengan saya. Okay, so sekarang kita bermula jam 9.29 suku. Okay? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua usahawan-usahawan, kepada semua pejuang-pejuang ekonomi, pejuang-pejuang kehidupan yang nak berjaya. Terima kasih kerana masuk dalam live saya pada malam ini. Okey, ada di antaranya yang dah kenal saya, ada yang saya lihat kat dalam ni semua adalah student-student saya. So ada juga di kalangan pelajar-pelajar baru dan orang baru. So saya nak perkenalkan sikit diri saya. So siapa yang dah kenal saya? Say I. Siapa yang dah kenal Coach Misha Yunus? Say I. Okay. So ni selain daripada ni sebab kita ada banyak kamera ni kat sini. So saya kena tengok depan, tengok kiri. So saya kena tengok. Ibaratnya sekarang ni saya punya seronok ni macam kat atas stage. Okay, last kita jumpa dengan student-student saya. Saya rasa tahun ni saya sempat berada di atas stage sebelum PKP adalah pada bulan 1. Lepas tu kita dah PKP, kita dah tak dapat one to one dah dengan student saya. So bila malam ni saya dapat buat live dengan alumni PUJB dan student-student baru, dia punya seronok tu macam dekat atas stage. Saya macam dah, seronok ni nak bagi aura dekat semua student saya. Kan? Okay, alright. Okay, hai. Okay. So saya perkenalkan sedikit, saya adalah Coach Misha Yunus. Saya merupakan self-mastery, branding and image consultant dan saya juga merupakan seorang guru yang boleh membantu you all meningkatkan karisma dan leadership diri. So saya seronok sangat pada malam ni sebab saya dapat berjumpa dengan semua student-student saya dan juga alumni-alumni PUJB. So topik pada malam ini adalah tentang komunikasi. Okay. Tak kenal, tak apa. Yang mana tak kenal, kita berkenalan. Hai Farah, hai Mina. Okay, betul. Fast actions, fast result. Okay. So, topik kita pada malam ini adalah komunikasi di dalam perniagaan. Okay. Business. Semua orang bila kita sebut pasal business, semua orang rasa, oh saya pun nak buat business. Saya pun nak buat business juga. Tapi bila kita dah start, bila mula ada cabaran sikit, kita dah rasa start. Usually, apakah masalah
yang sering kita hadapi dalam komunikasi dalam perniagaan? Ada tak yang nak share? Apakah masalah yang sering kita hadapi dalam komunikasi perniagaan? Selalunya yang datang mengadu dengan saya, dia akan bercakap dengan saya macam ni. Coach, saya tak ada keyakinan diri. Saya rasa saya tak boleh nak bercakap lah coach. Saya rasa, hai ni Isyaha, hai Assalamualaikum hai ni. Okay. Selalunya kita akan ada rasa macam, saya tak confident lah coach. Saya rasa saya tak boleh nak bercakap. Saya tak ada self confident. Dan di antaranya, saya tak kenal dengan pelanggan saya siapa. Saya tak tahu macam mana saya nak approach dengan pelanggan saya ni. Dan ada juga yang cakap, coach, saya rasa saya memang tak ada skill untuk bercakap. Boleh tak kalau saya tak perlu bercakap, saya letak staff saya je yang bercakap. Okey, dia begini ya. Dalam perniagaan, aset utama, perkara utama dan kunci utama adalah saya sambil tengok ni, saya tengok komen. Jadi saya sambil melihat dua kamera ya. So apa yang kenapa saya menerima undangan daripada PUJB tentang tajuk komunikasi ini? Sebab saya melihat ramai orang-orang kita, peniaga-peniaga kita mengalami cabaran lah, saya tak suka sebut masalah, daripada segi komunikasi. Kita tidak memahami kelebihan yang ada pada diri kita dan kita tidak mengenali siapa bakal prospek dan pelanggan kita. Dan okey, dan hai Alia, Assalamualaikum Muhammad Asri. Okey, dan bila kita tak mengenali sebenarnya apakah kekuatan yang ada pada diri kita dan kita tidak memahami sifat pelanggan kita. Yang ketiga, kita kena tahu juga kekuatan dan sifat yang ada pada produk dan perkhidmatan kita. Maka kita punya PR skill and psychology, the way kita nak sampaikan perkhidmatan komunikasi kita terbantu. Jadi perkara utama, yang pertama sekali, okey, perniagaan ini kalau student-student saya dia akan faham. Assalamualaikum Fiza, apa khabar Fiza Aziz? Okey, Waalaikumsalam. Okey. Dalam perniagaan ini yang paling penting adalah business is a love. Bila kita bercinta dengan bisnes kita, maka kita akan memahami yang pertama, produk kita bukanlah perkhidmatan dan produk kita bukanlah barang yang kita nak jual, tapi produk utama dia adalah kita. So we must really understand, kita kena betul-betul tahu sifat diri kita dulu untuk kita nak tackle pelanggan kita, sebab barang tu dia tak boleh berjalan dengan sendirinya. Barang tu mesti melalui proses komunikasi. So sekarang ni kita ada dua communication. Kita ada offline dan kita ada online. So kalau zaman-zaman dulu kita memang approach one to one, kita kena berhadapan dengan mereka, kita kena berjumpa dengan mereka, ada eye contact. Tapi sekarang banyak yang berkomunikate di dalam media sosial. So bila kita rasa kita buat dalam media sosial, kita memang akan ada copywriting, kita akan lontarkan semua skrip kita tu dekat dalam kita punya media sosial. Maka tertinggallah satu perkara yang paling penting. Bila kita mengejar di dalam media sosial, kita mula goyang, kita tak jaga internally communications kita. Sebab komunikasi yang baik, dia bermula daripada dalaman. Your confidence level. Ketika kita nak sampaikan konten, walaupun dalam media sosial, dia mesti ada unsur aura dan keyakinan ketika mula-mula kita nak menulis tu. Okay? Okay, dekat sini bila apa dah nangis dah. Saya semalam sebenarnya tak apa-apa cukup tidur. Hari ni back to back meeting. Tapi bila dengar undangan daripada Perbadanan Usahawan Johor, kita nak sharing knowledge dengan usahawan-usahawan Johor, saya kata yes, I will be there. Saya tidak akan bagi apa-apa alasan masih sibuk ke, penat ke, demam ke, saya akan berada bersama dengan Perbadanan Usahawan Johor sebab saya tahu di Perbadanan Usahawan Johor, usaha untuk meningkatkan usahawan-usahawan SME, usahawan-usahawan tempatan. Kat dalam Perbadanan Usahawan Johor ni lah, usaha-usaha murni tu yang mereka tengah bangunkan. Jadi saya pun sama-sama nak ambil peluang untuk bangunkan community, ya Allah susahnya malam ni sebut, community masyarakat kita, supaya masyarakat kita ni lebih alert dalam perniagaan dan skill-skill yang kena ada. Okey, ada yang bercakap macam ni, masalah bila bercakap dengan orang yang mempunyai pangkat yang tinggi.
dia bukan masalah. Dia sebenarnya adalah sebuah cabaran. It's how kita nak tackle, kita kena gunakan PR psikologi. Macam mana kita nak cakap dengan orang yang kita nak jumpa tu. Sebab tu, sama ada kita berjumpa dengan orang secara face to face ataupun kita bercakap dengan orang melalui media sosial, dia sangat bermain dengan emosi. Komunikasi tak boleh lari dengan elemen emosi. So kalau kita nak mahir dalam kemahiran komunikasi, kita kena mahir dengan kemahiran kontrol kita punya emosi. Ya, Sharifah Siha, saya usahawan Johor. Bangganya saya ramai orang Johor yang berniaga. InsyaAllah nanti lepas ni kita akan upgrade lagi, kita akan panggil kawan-kawan kita ramai-ramai untuk masuk dalam page PUJB. We communicate dalam satu wadah, satu medium yang lebih baik. Alright? Okay. Saya nak share sedikit. Okay, tak sah kalau saya tak menulis. Okay. Okay. Pada malam ni, okay, you just imagine lah, dalam masa 1 jam ni mungkin tak banyak yang saya dapat share, tapi saya akan cuba sedaya upaya berkongsi sebanyak mungkin yang boleh saya kongsikan bersama dengan usahawan-usahawan dan pejuang-pejuang ekonomi pada malam ini. Jadi dengan masa yang ada ni, kita cuba gunakan sebaik yang mungkin, okay? Bagaimana cara nak kontrol emosi itu? Okay, sebentar Yang pertama adalah, okay, nampak tak? Nampak? Alright? Komunikasi. Nampak ke? Tak nampak sebab lighting dia sangat bright. Sekejap. Sekejap Okay, sorry. Saya dapatkan marker yang lebih tebal. Tak nampak? Oh, okay. Saya cuba sekali lagi Tengok nampak ke tak? Nampak tak? Okay, lebih nampak kan? Okay, dalam komunikasi, apakah elemen yang paling penting? Nombor 1, elemen yang paling penting adalah emosi. Boleh pula lama-lama sebentar Saya malam ni, saya sebenarnya ada 2 live. Kat luar pun ada live juga. Allahu Akbar. Sana. Saya kena panggil saya punya technician. Masa inilah pula saya punya hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Okey, nampak. Okey, masa ni lah whiteboard saya boleh jatuh. Okey, tak apa, saya nak cepat kan, okey? Buat cerita kelakar pula. Okey, dalam komunikasi ada 2 pilar. So you must remember dalam komunikasi ada 2 pilar utama. So pilar utama adalah mengawal emosi. Whiteboard tu jatuh. Okey. Yang pertama adalah bagaimana kita mengawal emosi, dan yang kedua, sebelum kita nak berkomunikasi dengan pelanggan kita, kita kena tahu sifat pelanggan kita. Maksudnya sekiranya kita ada produk, let's say contohnya begini. Okey, saya ada produk, boleh Encik Ridwan? Tak boleh? Okey, saya punya whiteboard tergendala, jatuh.
Alright, tak apa. Kita pakai manual je, okay? Hai, Assalamualaikum, Nuraini, Sairan. Okay. Dia begini The first thing sebelum kita nak berkomunikasi is how you control your emosi. So emosi adalah starting from your affirmations kita, daripada niat kita. So biasanya saya bagi terus contoh. Sebelum saya nak keluar approach kepada klien saya akan niat bahawa apa yang saya nak buat ini memang saya nak buat kerana Allah dan saya nak buat kerana Rasul, dan apa yang saya nak buat adalah untuk pembangunan untuk umat dan ekonomi. So bila kita betul-betul yakin, okay, niat, okay, tak apa tuan, you so bila kita betul-betul yakin, alright, kita yakin dan kita niat yang kita memang nak buat sesuatu yang membawa kepada kebaikan, the confidence level itu akan mula menaik. Yang pertama. Yang kedua, kita mesti ada knowledge. Bila kita nak jual produk, bila kita nak ada perkhidmatan, kita kena tahu sifat perkhidmatan dan kita kena tahu sifat produk kita tu dengan sebaik mungkin. So maksudnya tak kisahlah sama ada itu adalah produk kita ataupun kita jual produk orang lain, tetapi kita really do research R&D pada produk tersebut sehingga dia menaikkan aura diri kita, kita really understand apa yang ada dalam produk kita. Okay, lepas tu yang ketiga, so bila kita dah ada niat yang betul, kita really confidence bila kita ada knowledge. So yang ketiga, you must really do research bukan pada produk saja tetapi kepada market. So apakah keperluan pelanggan kita hari ini? So bila nak bercakap, contohnya macam saya, now kita adalah baru sahaja melepasi PKP. So ramai yang ada banyak cabaran, ada physical shop yang kena tutup, banyak contactless, so banyak benda yang which is bila diorang dah belajar ni, ramai student saya dah belajar banyak skill. Diorang belajar tentang marketing, diorang belajar tentang strategi Facebook Ads. Tetapi bila datang ujian dalam PKP ni adalah benda yang kita tak sangka. So bila dia datang kat situ, dia sangat mengganggu on the leaderships dan kita punya credibility sebagai seorang ketua. Sebagai seorang business person, kita adalah seorang pemimpin. So how kita control, kita menjaga emosi kita untuk kita sediakan second alternative dalam perniagaan sangat penting. Okay, so itu next session saya bagi introduction. So sebagai usahawan, komunikasi ini bermula daripada internal kita. Bila kita boleh kawal emosi kita, kita tahu apa yang kita buat, dan yang paling penting do R&D, research pada produk dan perkhidmatan, dan buat juga R&D kepada kita punya pelanggan. Okay. Betul tu coach, PKP tu memang sangat sangkut. Okay, saya nak sentuh pasal PKP ni mendalam sikit lah. Okay, saya rasa during PKP ni saya sangat sedih bila ramai student call, text saya, PM, Twitter, sharing. Kita dah rancang kan, biasanya usahawan ni kita dah rancang 6 bulan pertama, kita dah rancang untuk perancangan setahun, dan kita ada rancangan bulanan dan mingguan. Ada yang dah start buat event dah semua, betul tak? Bila PKP datang, kita pun tak sangka sebab benda tu adalah benda yang tak diduga oleh semua, bukan dalam Malaysia je tapi the whole world. So bila benda ni datang, dia sangat-sangat mengganggu emosi kita. So ketika inilah sebagai seorang usahawan, kita kena bijak dan matang bagaimana kita nak berkomunikasi dengan pelanggan. Sebab the way kita memilih cara rangkaian komunikasi ni, dia sangat penting sebab kita nak get through dengan pelanggan kita macam mana. Betul? Okay, sambil saya bercakap ni, saya kena baca juga saya punya komen sebab saya nak tahu feedback daripada student. Sometimes internet tak berapa strong, jadi message yang masuk, komen yang masuk agak lambat. Tapi dalam masa yang sama, kalau ada di kalangan you all yang nak ada special question, ada yang tak faham, ada yang memang ada masalah yang sedang dihadapi, nak tanya boleh tanya saya terus. Puan Nuraini, lepas PKP ni saya buat bisnes aiskrim, alhamdulillah laris. Bagus. So macam mana Puan Nuraini pasarkan produk? Adakah Puan Nuraini pasarkan buat advertisement di Facebook, IG ataupun secara offline? Maksudnya orang datang rumah, orang memang dah tahu. Puan Nuraini banyak buat cara macam mana. Tapi saya suggestkan,
during dalam waktu PKP ni, kita dua-dua kita kena buat. Offline pun kita buat, online pun kita kena buat. Itu pun dalam komunikasi juga. Saya punya whiteboard boleh jatuh pula malam ni, tapi tak apa. Saya terus tulis kat sini, saya harap you all boleh nampak. Okay. Dalam komunikasi, alright, kita ada dua. Kita ada online, kita ada offline. Okay. Nampak tak? Alright, kita ada online, kita ada offline. So, semua orang berebut nak pergi pada online, tapi orang terlupa di dalam offline. Which is kedua-dua pillar ni dalam komunikasi sangat penting. Sebab okay, dalam online adalah kita banyak buat copywriting, kita banyak buat live. Tapi kalau kita ada kesempatan boleh jumpa dengan pelanggan kita, that is the best. Sebab manusia ni dia ada emosi. So bila kita jumpa, kita boleh bijak susun PR kita bijak susun komunikasi, nak cakap dengan eyes contact, dengan body gesture, dengan kita welcome kat dia akan jadi seronok. So dia akan bonding. So hubungan sesebuah perniagaan ni adalah dia kalak di antara pelanggan dengan peniaga ni. So kita kena bonding relationship tu supaya dia bukan sekadar hubungan antara peniaga dengan pelanggan, tetapi dia akan jadi seronok seperti seorang sahabat. Strategi marketing saya, Facebook, status WhatsApp, IG, open agent, direct customer. Very good. Okay, Puan Nuraini, saya tambah lagi sikit. Dalam musim PKP ni adalah selain food ni adalah industri yang memang takkan tertinggal. Sebab orang dah tengah stres pun orang nak makan, tengah diet pun orang akan makan. So especially bila ada dessert ni kan. So orang perempuan ni bila kita tengah mood, tengah swing, kan orang suka makan dessert. So it's good you buat all this strategy, okay. Ditambah lagi kalau Puan Nuraini boleh buat self branding juga. Maksudnya Puan Nuraini pun boleh buat selalu live, bercerita pasal ice cream tu tapi tak direct, indirectly. Ini adalah strategi dalam online, kita panggil soft selling. Which is kita boleh buat sharing. Contohnya macam saya sekarang ni. Let's say saya buat sharing dalam Facebook tentang communication. But in the same time, saya ada jual jamu. Okay? So saya letaklah jamu saya dekat sini. Sambil saya bercakap dengan you all, buat sharing yang bagi knowledge, yang bagi added value pada orang ramai. Okay, you nampak tak? Kita ada buat soft selling kat situ. Okay? So orang seronok tengok kita ada cerita pasal sharing macam mana kita buat Facebook ads, macam mana kita buat sales strategy, but in the same time we put some our placement, kita punya produk dekat situ. Dan personality kita sangat penting. Mana-mana student yang dah pergi dalam kelas saya akan cakap, sebelum kita nak buat live, walaupun kita tak jumpa dengan orang secara face to face, kita hanya jumpa orang di dalam media secara visual macam ni, tolong jaga personality kita, jaga pemakaian kita, jaga percakapan kita. Sebab bila kita buat live, orang mesti nak tengok kita kan. So we are the product. So kalau kita tak presentable, kita tak tahu aura warna macam mana kita nak bercakap dengan kita punya pelanggan, maka akan ada barrier. Sebenarnya komunikasi ni adalah sebuah topik yang sangat seronok, yang mana sebenarnya daripada pagi sampai ke malam, kalau kelas saya biasanya akan habis pukul 10 malam. Itu adalah sebuah topik yang sangat detail yang kita harus kupas satu persatu. Sebab komunikasi ni sekarang terbahagi kepada dua, dah tak macam dulu dah. Kita bukan setakat buat offline. Sekarang ni adalah musim online di mana orang memang nak cari dekat online. So macam mana kita nak masukkan yang kedua selepas emosi yang kedua, aura personal branding di dalam komunikasi kita. Bila kita ada aura personal branding, ibaratnya macam ni bila kita rajin buat live dengan identiti yang telah kita create, kita create identiti pada diri kita, orang rasa seronoknya tengok dia buat live ni. So bila kita hilang seminggu, kita kurang keluar 2-3 minggu, orang akan mula mencari. So itu kita punya aura kita ada strong. Tapi kalau kita hilang 2-3 minggu pun orang tak cari, tak ada aura yang strong kat situ. Sama macam produk. So sebenarnya bila kita keluarkan produk tu bila dia bagus, dia akan bercakap sendiri. Orang akan cari produk kita. Sama bila kita buat live.
So bila aura kita kuat, kita jaga emosi kita tahu pasal produk kita bagus, kita tahu tentang kekuatan diri kita tahu pelanggan mana kita nak attack, kita kenal atau kita tahu pelanggan mana kita nak attack. So bila kita dah kenal sifat pelanggan kita, maka tajuk yang kita nak letak dalam media sosial kita nak buat live ke, kita nak buat soft selling ke, hard selling ke, kita tahu dengan siapa kita nak approach. So tidaklah benda tu terkapai-kapai. Nampak? Okay? Assalamualaikum. Imam Amar, Masya Allah, Imam pun ada kat dalam ni. Okey, sesiapa yang nak belajar mengaji, bolehlah nanti kontak dengan Imam Amar, ada dekat dalam ni. Alunan suara yang sedap. Sebenarnya komunikasi ni selain daripada kita jaga nama itu kita tahu apa yang kita nak cakap, objektif kita, lunakkan suara ni pun sangat penting, menjaga intonasi suara. So antara tips untuk menjaga intonasi suara kita ni supaya intonasi suara kita ni sentiasa pitching yang bagus, rajin-rajinlah baca Al-Quran, rajin-rajinlah bertaranum. So bila kita seronok baca Quran ni dia polish kita punya tona suara. So bila kita nak bercakap dengan orang pun kita akan rasa seronok nak cakap dengan orang tu. Okay, macam mana kita nak communicate dengan customer yang dah lama senyap and creep-creep. Okay, usually ni macam ni, customer ni, sebab tu saya cakap, business ni dia adalah sebuah hubungan cinta. Kalau kita anggap bisnes ni adalah hubungan yang nak bisnes, nak untung sahaja, once kita dah jual, dia dah beli barang kita dah lupa kat dia. Tapi kalau kita anggap bisnes ni adalah sebuah hubungan cinta yang kita buat kerana Allah, yang kita buat kerana Rasul, dan kita buat ni untuk membangunkan ekonomi kita, maka pelanggan kita adalah saudara kita, pelanggan kita adalah sahabat kita. So it's very important adalah service after sales. Okay, perkhidmatan yang kita kena follow up dengan kita punya pelanggan selepas menjual. Sebab tu, kali pertama kita menjual, kali pertama kita lock kita punya pelanggan, the moment you see pelanggan kita punya eyes contact, the moment kita akad kita punya jualan dalam talian WhatsApp ataupun email, komunikasi yang kita nak bagi pada mereka tu mestilah komunikasi yang memukau, komunikasi yang wow, dan lock habis kita punya pelanggan tu supaya pelanggan tu nak cari kita balik. Pelanggan akan cari kita ada dua sebab. Sama ada perkhidmatan atau pembarangan kita tu sangat bagus, ataupun pelanggan tu dah jatuh hati dengan peniaga, attitude peniaga tu. Dia rasa contoh kalau macam kedai makan. Kedai makan banyak, tapi kenapa orang suka pergi kedai makan yang sama? Bukan sekadar nasi ataupun lauk dia sedap saja, mungkin cara orang tu servis kita, dia lemparkan senyuman, cakap dengan kita, memukau hati pelanggan dan nak beli balik. Sama juga dengan perkhidmatan produk. Produk sekarang Masya Allah banyak sangat. Kita ada business product owner, kita ada agent, kita ada stockist. Satu produk yang sama, ada stockist yang sangat banyak. Satu produk yang sama, ada agent yang sangat banyak. Macam mana produk yang sama ni, ada banyak agent dan kita masih boleh dapat sharing rezeki ni lagi. Assalamualaikum, student lama saya, Izham. Hai Ayu Rozi. Hai, Assalamualaikum Suhana Osman. Kan? So, kadang-kadang kalau kita tengok, betul tak kan? Produk, ada satu produk, tapi kita ada banyak stokis, kita ada banyak agent, betul tak? Macam mana kita nak pastikan pelanggan itu akan beli pada agent yang sama pada kita dan repeat order pada kita, tak cari kat orang lain. Macam mana? Guys, is the key dalam bisnes ni, selain daripada produk yang bagus, barang tu pun bagus, komunikasi kita dengan pelanggan memang sangat penting. Sebab tu saya cakap, selain daripada media sosial yang kita buat posting, yang kita buat live, komunikasi one to one yang boleh menyentuh hati pelanggan kita sangat penting. Saya punya komen masuk agak lambat sikit. Okey. Saya nak menjawab soalan Izham. Macam mana kita nak bagi wow dan lock? Okey. Saya bagi contoh. Kalau kita lihat owner produk tudung. Okey. Bila seseorang tu dia ada personality yang bagus kan. Bila dia letak dekat tudung dia. Saya tengok Nilofa lah. Bukan pasal saya nak promote produk dia. Kebetulan malam ni memang saya pakai tudung Nilofa. Okey.
Saya suka cari tudung, sebenarnya saya ni orang tudung bawal. Saya memang suka pakai bawal, senang, sempang, settle. Tapi bila saya nak berjumpa dengan student saya akan bagi extra mileage. Yang saya suka simple-simple tu, tapi untuk student saya akan pakai baju yang proper, saya akan pakai tudung yang berseri sikit sebab saya nak bagi attraction kepada student saya. Sebab apa? Sebab saya sayang dengan student saya. Saya yakin student saya perlukan input daripada saya. Dan saya yakin saya nak bagi benda yang baik. So bila saya nak bercakap dengan student saya, of course student saya perlu melihat saya dahulu sebelum mendengar apa yang saya cakap. Daripada sebab tu, first impression is very important dalam bisnes. Memahami aura warna diri, memahami keterampilan diri macam mana kita nak bercakap dengan orang is very important. You know what? Bila kita tahu aura diri kita, ketika kita menaip dan kita post sesuatu tu, dia ada ruh dan soul daripada kita. Sebab tu guru-guru saya selalu pesan, kalau boleh jangan copy paste sahaja daripada, kan kita kalau kita buat, kan ramai guru-guru kita buat sharing kan, boleh je tekan button share daripada you all copy and paste macam tu, tak proper. Satu lagi dalam komunikasi memang kena jaga adab ni akan menyebabkan komunikasi kita lebih berkat dan komunikasi itu akan sampai dengan lebih mudah. So kalau you lihat ada yang orang tulis panjang-panjang kita tak larat nak baca. Ada orang yang tulis panjang, kita nak baca. Sebab setiap penulisan itu ada roh. Setiap penulisan itu ada soul. Sebab bila kita bercakap, kita nak sampaikan soul kita kepada pelanggan kita. Seperti saya ni, saya bercakap dengan you all ni, I really imagine kat depan saya semua adalah student saya. So I have a very good eyes contact to all of you with my love. I believe, saya harap, saya sangat berdoa. Saya sebelum nak start kelas tadi, walaupun dalam live, saya solat dulu, saya doa dengan Allah, saya minta izin dengan Allah. Ya Allah, pada malam ini aku akan bersiaran secara langsung selama 1 jam. Tak lama, sekejap sangat. Aku nak jumpa dengan student-student aku yang aku rindu. Aku nak jumpa student-student lama aku nak jumpa student-student baru aku. Dan aku nak kongsi ilmu ini untuk membangkitkan semangat pejuang-pejuang ekonomi. Semoga sebagaimana aku petah berbicara, anak-anak murid yang tengok aku ni pun akan petah berbicara kepada pelanggan-pelanggan mereka. Dan saya berdoa tadi, ya Allah, dengan ilmu yang sedikit ini, mudah-mudahan saya boleh bantu ramai student boleh bercakap dengan mudah, boleh menulis dengan mudah, boleh ada confidence level yang sangat tinggi supaya mereka semua ni kaya. So bila anak-anak murid saya kaya, dia boleh bantu ramai orang. So bila kita dah mula ada ekonomi yang stabil, kita akan lebih confident untuk bantu ramai orang. Keyakinan tu bila dia ada dekat dalam, dia datang laju je. Dia flow dia laju. Okay? Assalamualaikum. Hai Fatima Paria. Wah, lamanya tak jumpa kan? Okay, so sebab tu lah malam ni dia memang sebenarnya komunikasi ni kita ada pilar yang sangat besar. Dalam mind map komunikasi ni kita ada banyak pilar yang besar. Mula kita memahami apa itu komunikasi dulu. Selepas kita dah memahami apa itu komunikasi, apakah jenis komunikasi yang kita nak gunakan dalam rangkaian perniagaan. So kita ada offline dengan online. So kalau offline pula, apakah approach yang perlu kita gunakan untuk kita approach pelanggan kita secara offline. Kalau secara online pula, apakah pilar yang kita nak approach daripada pelanggan secara online. Kebanyakannya dalam komunikasi ini dia berbentuk teknikal. Tetapi pada malam ini dengan masa yang sedikit ni, tak banyak yang saya boleh kupas begitu panjang kelas ni sepatutnya 1 hari jadi 1 jam. Saya nak bagi keywords yang paling penting. Sebenarnya dalam komunikasi, kalau nak komunikasi berkesan adalah komunikasi yang boleh menyentuh hati orang. Komunikasi yang boleh menyebabkan orang rasa selesa dengan kita, menyebabkan orang rasa seronok dengan percakapan kita. Komunikasi yang berkesan adalah bila kita boleh menyentuh emosi orang yang sedang kita bercakap. Bagaimana kita nak menjaga komunikasi dengan customer dalam keadaan kita tengah busy dengan drive. Jika tersilap type, efek ayat yang disend kepada customer akan nampak straight to the point. Okay, this is very good question. Sebenarnya bila kita berkomunikasi kan, kita jumpa face to face ni, orang tengok muka, orang dengar suara, orang lihat wajah kita. So the way kita nak sampaikan emosi tu lebih mudah. Kita boleh gunakan psikologi
untuk buat what we call that psychologist feeling, macam mana kita nak approach customer kita. Sebenarnya memang the best adalah bila kita boleh buat one to one, kita boleh berjumpa dengan diorang, sebab aura ni bila kita berhadapan dengan orang, aura dia lain macam. Tapi sebab sekarang dunia media di mana kita banyak gunakan media, sebab tu saya kata komunikasi yang menyentuh perasaan ini bukan sekadar kita face to face tapi melalui penulisan. So kena jaga emosi supaya bila kita menulis, dalam penulisan kita tu tersusun. Cara nombor 2, bagi mereka yang banyak menggunakan bagaimana cara yang kedua adalah untuk mereka yang banyak menggunakan WhatsApp adalah, okey, kalau macam saya saya sebelum saya nak post sesuatu dalam Facebook dan IG, saya dah buat satu jadual. Saya dah jadualkan, kalau saya tak sibuk lah, saya memang sibuk. So saya jarang berada di media sosial. Selalunya adalah bila saya betul-betul ada masa saya nak sharing. Saya seronok nak sharing ni sebab bila saya sharing tu memang dari hati saya. I give love, I give trust, I give belief kepada orang yang nak tengok tu. So bila kita tulis tu kita yakin apa yang kita nak bagi. Okay? So kepada peniaga-peniaga yang memang menggunakan WhatsApp dan juga media sosial ataupun penulisan, sediakan skrip awal-awal yang ada pelbagai situasi. Ni yang cara pertama lah. Maksudnya bila orang tanya pasal yang ada skrip yang kita dah sediakan. Tetapi mesti ada pelanggan yang nak tanya. Contohnya kalau jual produk skincare, mana nak ada skrip yang kita dah fix kan? So ada satu fix yang kita dah fix kan, satu lagi tu we have to communicate dengan mereka. So dalam keadaan yang tergopoh-gapar, kita kena balas juga mesej, tak boleh lambat, so orang menunggu. So apa yang kita boleh buat adalah, salam puan, saya perlukan masa puan sedikit dalam lingkungan setengah jam, 1 jam, 2 jam, begitu saja, sebab saya sedang memandu. Saya harap puan sudi menunggu sebentar dan saya akan datang balik pada puan. Jangan biarkan pelanggan kita tertunggu-tunggu. At least you kena bagi satu mesej yang memberitahu dia apa tindakan kita nak buat. Contoh dia macam ni lah. Kalau kita mesej dengan pasangan kita yang kita sayang, kita mesej, lepas tu kita tunggu 15 minit tak reply. Tunggu setengah jam tak reply, 1 hari tak reply. Bengang tak? Bengang kan? So sebab tu pelanggan ni kita kena jaga dia macam baby. Pelanggan ni kita kena jaga dia macam buah hati kita. Cumanya kita pun ada kekangan masa. So just let them know, message diorang, saya sedang ada sesuatu, boleh tak saya datang balik pada puan selepas beberapa masa macam tu. You have to explain to them. Okay? So masa explain kat dia tu, when you type the message dengan feeling, ya Allah, kau jadikanlah ini rezeki aku, semoga dia boleh bertunggu, boleh bertahan. So komunikasi ni, dia bukan komunikasi we just direct cakap dengan orang tau. It's very important from your soul. So soul memang nak kena jaga, tak boleh koyak. Okay? Yuzwana, komunikasi yang menyentuh perasaan. Sebenarnya the best communication adalah komunikasi yang boleh membuatkan orang teringat-ingat apa yang kita cakap. Orang bukan teringat-ingat kita je, orang teringat-ingat apa yang kita katakan. Orang teringat-ingat wajah kita, orang teringat percakapan kita. That is the way kita ada komunikasi yang membawa kepada impact yang tinggi. Contohnya kalau kita dengar lagu kan, kalau kita dengar lagu-lagu iklan. So kalau keluar lagu ni kita boleh kaitkan dengan produk tu. Bila kita dengar lagu ni kita boleh kaitkan dengan lagu tu. Sebenarnya dia menggunakan psychology in communication. Macam mana dia nak win hati pelanggan melalui muzik. Dia ada banyak cara. Cuma malam ni saya nak bagi yang paling mudah tapi we can practice immediately terus. Macam mana nak wujudkan intonasi dan yang menyentuh hati customer dengan hanya dalam copywriting. Very good. Sekarang ni kita memang banyak pakai copywriting. Sebab tu saya cakap, okay, macam mana kita nak mewujudkan intonasi yang menyentuh hati customer dalam copywriting. Sedangkan orang tak dengar kita punya percakapan, orang tak dengar lunakan suara kita. So apa yang orang lihat adalah orang membaca penulisan kita, kan? Okay. That's why awal-awal tadi saya cakap, ketika kita nak memulakan satu komunikasi, yang pertama kita kena ada nawaitu, apa yang kita nak buat hari ni. You have to plan. Sebenarnya dinamakan plan atau dinamakan communications plan strategy. Okay. Pelan tindakan komunikasi kepada pelanggan melalui copywriting. Pelan tindakan strategi kepada pelanggan melalui live. So benda tu sebenarnya kita dah plan early
sebelum kita buat. So berbalik kepada soalan tadi adalah mengatakan tentang copywriting. So kalau pasal copywriting, number one, you have to do the plan. You have to scratch daripada bawah. Okay, bermaksud you have to know your product first. So let's say you have produk minuman lah ataupun produk minuman. Okay, kita ada produk minuman yang mana produk minuman ni kita nak bagi energi. Kalau bagi produk ni kita minum, kita akan rasa bertenaga, kita akan rasa lebih energetic and we look young. Okay, bagaimana penulisan ini nak masuk ke jiwa orang dan benda tu menyentuh hati dia. Number one, you kena tahu sifat produk you dulu dan you kena tahu keperluan orang. Contohnya, siapa yang nak pakai produk yang macam ni? Let's say contohnya bagi orang yang memang betul-betul nak kuruskan badan, ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah rasa tak confident, rasa down sangat, so dia nak lost weight. So ambil produk-produk fiber, kadang-kadang badan diorang jadi lemah, ambil produk detox, badan jadi lemah. So dia need supplement untuk naikkan diorang punya energi. So jangan buat hard selling dah ketinggalan. So kita kena buat soft selling, kena ada storytelling dalam tu. So bila ada storytelling, dia ada benda yang menyentuh jiwa. So buatlah storytelling yang ada emosi. Buat penulisan yang bercerita. Penulisan bercerita yang ada emosi, yang relate dengan hati pengguna. Maksudnya kita tak syok sendiri, kita bukan setakat menjual je, kita nak bantu dia. The best one adalah bagaimana penceritaan kita ni boleh bantu pelanggan kita dengar dan pelanggan kita ni boleh release tekanan dia, pelanggan ni boleh release masalah yang dihadapi. Sebab kita selalu tak kita dengar di mana ada masalah, di situ ada peluang perniagaan. So kita kena faham apakah cabaran pelanggan yang kita nak jual produk ini, apakah cabaran dia orang. So bila kita bercerita, kita mesti berkait dengan emosi yang mereka sedang hadapi. So it's very important untuk kita tahu produk kita ni nak tackle dengan orang cara macam mana. So storytelling adalah sebenarnya antara marketing terbaik untuk kita berkomunikasi dengan pelanggan. Hai Mila, ya Allah lama Mila saya tak jumpa awak. Hai Azin Shah. Izham, adakah saya menjawab soalan Izham? Sedikit sebanyak saya harap at least I can give you a clear draft kan. Tu dia baru mukadimah je Izham. Dia belum details lagi, tapi at least Izham boleh dapat sedikit. Okay? Okay, macam Hani, okay, dalamnya ada satu student saya nama Hani Sahak. Hani Sahak di mana perniagaan beliau adalah perkhidmatan dalam penjagaan kanak-kanak istimewa di Terengganu. Okay, so sangat mulia. Ini adalah kerja-kerja yang sangat mulia. So it's not easy. It's not easy untuk seseorang seperti Hani Sahak ni, which is dia communicate dengan parents. Parents yang menghadapi cabaran anak-anak yang istimewa. Maka macam mana kita nak educate parents ni untuk hantar anak-anak ke sekolah kita dengan charge yang berbeza daripada sekolah-sekolah biasa. So kita kena tahulah jiwa mereka. Seorang parents ada anak yang sangat istimewa, mesti nak ada kekuatan macam mana nak buat anak kita ni become a better, right? So kalau kita cakap dengan parents macam ni, emosi diorang ni mudah terguris. Diorang ni adalah, you just imagine as a parents, kan ada anak yang istimewa, apa sahaja untuk anak mereka akan buat. Jadi kita sebagai pendidik, kita bukan sekadar peniaga, kita pendidik dan pejuang ekonomi. Saya suka tekankan kepada anak-anak murid saya, you all bukan sekadar business person, you all bukan sekadar peniaga, tapi you all lebih mulia daripada itu. You all adalah pejuang ekonomi. So you kena tahu siapa pelanggan you supaya servis you tu boleh menyentuh hati mereka dan mereka betul-betul jatuh cinta dengan servis you and they really understand kebaikan servis you. Alright? Hai Mila. Ada soalan Mila, is quite different. Yelah, selalunya saya outstation sekarang ni. Okay, selalunya saya kalau di tempat saya nak buat live ataupun saya nak buat live ataupun saya nak buat kelas atau stage. Saya ada team saya sendiri, okay. Powerpuff team saya semuanya perempuan.
Okay, it's a very good team. Okay, tapi mereka berjauhan lah dengan saya outstation. So saya kenalah bergerak solo malam ni demi Perbadanan Usahawan Johor dan usahawan-usahawan bangsa Johor dan seluruh yang ada di Malaysia ni. Rindulah dengan tim saya kan. Tapi itulah dinamakan pejuang ekonomi dan pejuang untuk ilmu, kita tetap buat walaupun di mana. Miss you all, you guys. Hi coach, how to approach one-to-one coaching with you? Hi Hani Nisa, you can DM me directly. Give me your details. InsyaAllah, after the class, I will come back to you. Okay? So, saya nak beri satu lagi tips. Okay? Kalau kita nak win, hati pelanggan kita. Ya, tidak mudah tapi tidak mustahil. Betul. I will come back to you, Hani. Kalau kita nak win hati pelanggan kita, kalau kita bukan setakat nak win hati pelanggan kita, sebenarnya perniagaan ini bermula daripada kita sendiri. Macam mana kita nak dapatkan sales adalah melalui arts of communication. Okay? Komunikasi ini adalah satu seni yang mana kita nak berniaga, kita nak membina ekonomi, kita nak menjual, tapi dalam masa yang sama kita nak memberi nilai tambah kepada pengguna yang menggunakan barangan kita dan perkhidmatan kita. So sangat penting untuk kita sebagai business owner tidak mudah koyak. Okay? Sebagai business owner, yang penting, okay, semua skill technical kita boleh belajar. Terbukti during PKP, bila datang ujian macam tu, the most important thing adalah how you handle your emotion. Betul tak? Bagaimana kita menghadapi ujian yang datang ini, bagaimana kita menjadi seorang leader, bagaimana kita menjadi seorang pemimpin, kita can manage ourselves. Sebab semua yang kita belajar, yang kita dah lalui secara teknikal, tak boleh kita buat bila kita sedang ada jiwa koyak. You belajar a lot of things, tapi kalau jiwa you koyak, you tak boleh manage. Betul tak? Alright? Azrin Azmi. Assalamualaikum Kak Azrin. Apa khabar? Okey, bagi mereka yang sedang berniaga, satu lagi saya nak beritahu. Antara komunikasi yang penting dalam perniagaan adalah kita mesti ada akad dalam perniagaan. Akad dalam perniagaan itu apa? Kalau kita ada bisnes, tak kisahlah besar ke kecil ke, bila nak start bisnes, the first thing kita kena ada partnership. Kita kena ada contract. Bila kita nak deal dengan customer pun kena ada contract. Kalau kita nak buat bisnes yang melibatkan stockist dan agency, kena ada contract. Ni saya nak masukkan jugalah dalam komunikasi sebab orang berniaga ni dia sembang memang macam walah kan kalau dalam komunikasi. Tapi orang kita selalu tertinggal dan terlupa tentang komunikasi dalam undang-undang. Perniagaan yang baik kena ada binding dengan agreement, kena ada contract. Orang peniaga yang bijak, peniaga yang bagus, yang smart, kena faham tentang business law, basic, tak tahu cari lawyer, cari legal advisor. Ini yang ajar saya adalah lawyer saya. Ini namanya Kak Azrin Azmi. Kak Azrin Azmi ni antara lawyer yang menjaga kontrak-kontrak bisnes, yang advise business owner, Syak, Jerome. Dia lah yang memberitahu saya betapa pentingnya kontrak di dalam perniagaan. Hai Z, Assalamualaikum Z. Masya Allah, rindunya dengan tim saya dan student saya. Apa khabar semua? Okay, masa tak banyak tapi saya tak puas sebenarnya. Sebenarnya tadi tu baru warm up je. So siapa yang dah pernah pergi kelas saya dia tahu. Setakat masuk pukul 8 malam, habis pukul 10 malam tu dia macam tak ada apa-apa pun. Bukan setakat 10 malam, habis pukul 1 pagi, 2 pagi, itu pun diorang masih lagi boleh bertahan. Kan? Betul tak? Yang mana pernah attend kelas saya, betul? Okay. Tapi hari ni yang paling penting saya nak cakap, percayalah bahawa komunikasi ini adalah alat tools yang sangat penting dalam berniaga. You tidak boleh mencapai tahap perniagaan yang lebih baik kalau you tak perbetulkan skills communications you, okay? Kemahiran komunikasi itu kalau kita tidak buat dengan baik, kita tak improve dengan baik dan kita tak deliver dengan baik, perniagaan kita akan stuck.
So komunikasi ni memang kena master betul-betul dalam komunikasi. So sekarang ni walaupun kita banyak berkomunikasi dalam dunia media, ni satu lagi saya nak beritahu. Macam mana lah kita nak attract pelanggan? Okay. Kita buat copywriting, kita menulis, bangun pagi, kebanyakan sekarang kan peniaga online kan. Minahan, betul. 3 hari pun tak puas. Assalamualaikum Mina, rindu I dengan you. Okay, ni saya nak beritahu kepada peniaga online. Saya pesan sungguh-sungguh ni. Okay. Walaupun kita berniaga di rumah, okay, kita berniaga di rumah, memang kita guna online, Facebook, IG, page dan sebagainya. Kalau nak ada komunikasi yang berkesan, dia bermula daripada badan yang fit tau. Badan yang bersih, badan yang fit, keadaan yang ready. Bangun pagi, mesti mandi. Mandi bersih-bersih, gosok gigi semua. Ni bukan kelakar, okay? Ni betul. Ada yang bangun pagi tak mandi, alright, tak mandi, tak tukar baju dengan baju kelawar, lubang-lubang semua. Sibuk tulis copywriting, nak buat posting dekat dalam Facebook. Okay, so aura pun tak pergi, aura koyak. Okay, penting jaga aura. Bila aura tak jaga, itu yang bila kita communicate dengan kita punya pelanggan, pelanggan tanya banyak-banyak, kita pun naik angin, kita pun pergi mengamuk dengan pelanggan kita. Itu yang pertama. So, yang kedua, so bangun pagi, mandi, bersihkan diri. Kalau boleh solat, okay, mengaji and berdoa, niat, pasakkan kita punya keadaan dalam keadaan yang ready. Macam kita nak bercakap, okay, handphone kena ada full battery, barulah kita boleh tahan sampai sehari. So kalau kita nak berniaga, nak bekerja, nak communicate dengan betul, energi pagi memang kena jaga. Energy. So energy yang penting akan build up you punya emosi yang bagus. Okay. Dan yang kedua, walaupun kita tak jumpa dengan klien kita pakailah proper kat rumah ke, you nak pergi Starbucks ke, pakai proper. Ada aura diri you sendiri. Pilih baju yang selesa, pilih keadaan yang pada tempat yang selesa, dan barulah kita mulakan menulis copywriting kita dan memahami kehendak pelanggan kita. Yang ketiga, kita buat research emosi pelanggan kita dalam keadaan PKP sekarang ni, apa keperluan mereka, cara kita nak approach mereka macam mana. Make sure copywriting kita tu betul-betul boleh menyentuh hati pelanggan kita. Itu kalau kita buat copywriting. Tapi kalau kita berjumpa dengan orang, okay, make sure you dress properly. Pakai dalam keadaan yang elok. Pastikan dah mandi, bersih, jangan ada bau, okay. Tahu warna yang sesuai dengan you. And always upgrade your knowledge untuk berkomunikasi. Antaranya, bila kita dalam kereta, sebelum kita pergi jumpa klien, kita boleh praktis je kat dalam kereta. Saya selalu tak buang masa. Dalam kereta ni saya akan start buat mind mapping. Saya nak pergi jumpa klien, saya dah mind mapping. Apa yang saya nak cakap, pembuka kata, okay, first introduction is very important kan, first impression. So saya akan sediakan 3 ke 5 point yang apa saya nak cakap dengan klien saya, and then closingnya macam mana. So saya sediakan juga contingency punya plan. Let's say klien saya nak cepat, nak balik. Apakah point yang paling penting kita nak bagi pada dia? Sama macam dalam copywriting. Dalam kita bercerita, dalam storytelling tu, dia mesti ada benda yang unsur kita nak jual ke, unsur kita nak sampaikan objektif ke, apa objektif yang kita nak bagi pada mereka. Nampak tak? Nampak ke tidak? Kan? Nampak Saya harap nampak. Thank you Kak Azrin. Thank you very very much. Thank you. I'm proud of you too. Okay? Alright. So, satu lagi. Saya suka saya nak buat sharing. Saya nampak perubahan-perubahan student saya. Mula menjaga penampilan diri, dah start jaga aura. Bila live saya tengok proper. Hani, I proud of you Hani. Okay, Hani seorang pendakwah ekonomi ilmu untuk ibu-ibu dan ibu bapa yang mempunyai anak-anak istimewa. Hani sekarang lebih atraktif, pandai tahu toning colour, nak bercakap, the way that smiling, penat macam mana pun tak nampak. Betul tak? Kita bila nak bercakap dengan pelanggan, kita kena sembunyikan emosi kita yang ada dekat belakang. You must show that the good thing untuk you.
Kan I pun rasa tak syukur. Jaga aura tu penting. Tapi kita ni kan manusia biasa, betul tak? Kita ni ada perasaan up and down, sekejap kita naik, sekejap kita turun. Sebab tu saya cakap, komunikasi yang berkesan ni dia tak berdiri dengan sendirinya. Komunikasi berkesan ni dia bukan macam magic show tau. Baca buku, dengar ceramah, dengar formula, kita implement macam tu je. Komunikasi berkesan ini dia bermula daripada internal kita kan. So kita yang nak kena bercakap. So bercakap daripada hati, bercakap daripada pemikiran. So untuk melahirkan seorang yang petah bercakap, untuk melahirkan seorang yang hebat berkomunikasi adalah bermula dengan ilmu. Kita kena rajin membaca, kita kena ada rajin berguru, dan yang paling penting, persekitaran sangat mempengaruhi siapa diri kita. Pilihlah sahabat yang baik, cari guru yang bagus, cari keliling masyarakat yang boleh support kita. Sebab kesihatan emosi ini sebenarnya yang drive kejayaan kita. Semua bermula daripada internal kita. So internal yang sihat, internal yang strong, walaupun badai datang berkali-kali datang, lautan tetap teguh. Hidup kita ni lagi Allah sayang, lagi Allah nampak kita kuat, ujian pasti akan tiba. Tapi bagaimana kita nak menghadapi ujian itu yang sangat penting. Dan sebelum saya terlupa, bagi mereka yang rajin buat live, ni saya merayu. Saya mohon sangat, siapa yang rajin buat live, kita tak tahu siapa yang melihat live kita, betul tak? Kita tak tahu siapa yang bersama dengan live kita daripada usia yang bagaimana. So that's very important untuk you tahu objektif you bila you sharing dalam live. Jaga adab. So the moment you start dengan niat, okay, you tahu apa you nak buat, you jaga emosi you buat SWOT terhadap produk and diri you sendiri, you do research about the product and market, and you tackle the situation, you boleh win hati pelanggan melalui emosi. Kata-kata yang bagus, eye contact yang bagus, approach yang bagus, penampilan yang bagus, all that package, alright? Paling penting jaga adab. Kita tidak boleh menghalalkan cara. Sekarang trend sekarang macam-macam kan? Okay, so kita sekarang ni trend macam-macam. Marketing, Allah Rabbi. Bila sebut pasal marketing, video marketing, media social marketing, saya memang terpaksa nak tegur sikit, nak komen. Tolonglah kita sebagai sesama Islam, kita ada agama yang berbeza tetapi kita ada pegangan yang sama, iaitu kalau you menjual benih yang baik, you pasti akan dapat return yang baik. Kalau kita menjual benih yang tak baik, in return kita tak akan dapat benih yang baik. Walaupun kita tengok orang tu, ya Allah, dia promo cara marketing yang hot marketing, senangnya dia dapat business, dia dapat sales. Kita buat sales yang betul sungguh-sungguh dengan jalan yang betul, kadang-kadang kita dapat lambat. Jangan mengeluh dan jangan menyesal kalau kita dah pilih jalan yang betul. Sebab kemanisan selalu untuk orang yang sabar dan berada jalan yang betul ni Allah akan bagi. Alright? You have to confident with yourself. The keywords to success adalah bila kita betul-betul yakin dengan diri kita and improvise our knowledge. Saya ada lagi sikit masa 5 minit. Okay, saya akan menjawab soalan yang terakhir. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam Nuraidah Abdullah. Cara terbaik nak dapatkan aura diri yang menarik untuk tarik pelanggan macam mana ya? Okay. Macam mana kita nak tarik pelanggan dengan aura diri yang baik? That's why saya beritahu tadi. Kita nak ada komunikasi yang bagus, kita nak ada marketing yang bagus, kita nak ada business strategy yang bagus. Semua tu yang buat siapa? It started from us. So we are the designer, we are the leader. So we create all that things, alright? So sebagai seorang usahawan, dia bukan hanya perlu belajar tentang perkara teknikal, dan kita bukan hanya tahu perlu teknikal nak buat business strategy, nak buat leaderships and marketing saja. It's very important. It start from the internal. Sebab kita ni manusia, ada masalah kan, ada ujian kan, kita rasa sedih, kita rasa goyang. Tetapi bila you know that what is your big why, kita memang, myself kan, saya nak bercakap pun, saya tak pernah tinggalkan notes saya. Saya pergi mana-mana, I must have a notes. Okay, so setiap malam sebelum tidur, I akan recheck apa yang saya dah buat hari ni, and bila bangun pagi, saya akan do checklist apa yang saya nak buat. So, usually do a self check kat diri kita. Alright? So Nuraidah,
So you must always do a self check. Apa yang you nak? Apa yang you nak dalam diri you and apa yang you nak dalam perniagaan you. That is the first thing you kena tahu. You kena communicate dengan diri you sendiri. Apa yang you nak dalam diri you and apa yang you nak dalam perniagaan you and apa yang you nak capai. Okay, so bila you tahu apa yang you nak and you know your punya strength, you must know about your strength. Aura ni dia tak datang bergolek. Ada orang pakai baju lawa, dress up gila-gila, aura dia tak nampak pun. Ada orang yang pakai simple tapi aura dia ada. So ada orang yang package, dah memang aura dia strong, dia dress up properly, dia tahu pula tentang warna diri dia and dia tahu nak present diri dia and communicate well dengan orang. That is a package. Dan benda tu adalah ilmu yang kita kena belajar. Tapi the most important thing adalah bila kita tahu apa yang kita nak dan kita tahu apa yang kita nak capai dalam perniagaan kita. So whatever yang datang, kita akan sentiasa ada strategic planning untuk kita nak menghadapi apa pun kita punya cabaran. Okay, so aura ni adalah bila you really know macam mana you nak control internally you, leadership you and make a strategy. Sometimes of course, kita pun akan seperti manusia biasa. Ada masanya kita akan rasa, kan? Okay, saya sudah pun mendapat signal daripada pegawai yang bertugas menjaga page kita. So, saya kena menamatkan siaran pada malam ini. So, diam tak diam, kita dah 1 jam, dah banyak soalan-soalan yang saya dapat jawab. Macam mana, seronok tak? Okay, enjoy the sessions tonight. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Perbadanan Usahawan Johor, kepada PUJB kerana telah menjemput saya untuk membuat sharing pada malam ni. And topik ni memang topik hangat, tak cukup 1 jam. And kita doa sama-sama Perbadanan Usahawan Johor mampu untuk membuat program secara fizikal dan menjemput saya bersama dengan usahawan-usahawan Johor. Kita jumpa secara fizikal nanti insyaAllah. Dan saya nak jemput kepada semua student pada malam ni, jangan lupa next dating dengan saya, the only day, lepas tu saya dah tak ada dah. Next week pada 25 hari bulan, if I'm not mistaken, adalah pada 25 hari bulan. Okay, pada minggu depan, hari Jumaat, pada hari yang sama, pada waktu yang sama, di page yang sama. Pada hari Jumaat minggu depan, 25 hari bulan, alright, pada pukul 9 hingga pukul 10 malam, di page PUJB. Tajuk dia adalah apakah kepentingan branding dan perniagaan. So gabungan branding dan perniagaan kalau meletup jadi apa? So kalau you all nak tahu, jumpa saya minggu depan pada pukul 9 malam di page PUJB dan jangan lupa like page PUJB dan like page saya Misha Yunus. InsyaAllah kita berjumpa lagi, yang baik datangnya daripada Allah. Segala kekurangan saya mohon maaf. Salam sayang dari saya mendoakan akhir live ini kita sama-sama mendoakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Tidak ada di langit maupun di bumi yang boleh memudaratkan kami tanpa kebenaran ya Allah. Ya Allah, kepada semua yang menonton pada malam ini, ya Allah, kepada semua yang menonton, student-studentku, ahli PUJB dan mereka yang bersama kami pada malam ini, Engkau ampunkanlah dosa-dosa mereka ya Allah. Engkau panjangkanlah umur mereka dalam ridha-Mu dan Engkau matikanlah mereka dalam husnul khatimah. Engkau permudahkanlah urusan mereka ya Allah. Engkau sampaikanlah hajat mereka ya Allah. Jadikanlah mereka ini Allah jutawan yang Engkau redha, jutawan muslim dan muslimah yang Engkau redha, yang boleh beri kebaikan kepada seluruh ummah. Sekiranya mereka ini ada masalah, mereka ini menghadapi apa juga kesedihan ya Allah, Engkau angkatkanlah segala kesedihan mereka dan Engkau gantikanlah dengan kejayaan, kebahagiaan dan ketenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya halalkan segala ilmu saya. Salam sayang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.